Ya. Kita terus masuk pada dosa besar ke-6. Apa dia? Durhaka kepada kedua ibu bapa. Ni kisah berat. Ni kisah berat ni. Ni antara kisah berat. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ni ayat ni. Al-Isra ayat 23 dan 24. Cuba kita tengok. Jadi insya-Allah dalam tajuk ni kita nampaklah bagaimana Islam mengurus kehidupan manusia dengan ibu bapa dia. Dan apa kesan kalau dia mengabaikan ibu bapa dia? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma wakhfid lahumā janāhadh dhulli minar rahmah." Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain dia. Saya terjemah gini, ni terjemah Indonesia. Wa qadha rabbuka, Allah telah buat keputusan yang muktamad. Itu kita terjemah gitu. Kalau dalam tafsir dia lebih suka begitu ulama tafsir dalam Arab lah. Wa qadha rabbuka, Allah telah buat keputusan muktamad. Apa dia? Dua perkara dalam ayat ni sebut. Pertama sekali, sembah hanya Allah saja. Jangan sembah selain Allah. Sembah tu makna sekali dengan ikhlas. Yang kedua, kena berihsan kepada ibu bapa. Ni perbincangan kita akan jumpa. Perbincangan ni kita akan tengok dalam tajuk ni. Wa bil walidain ihsan, kepada kedua ibu bapa kena buat baik. Sama ada imma yablughanna, jika ataupun sama ada salah seorang di antara kedua ibu bapa tu atau kedua-duanya sekali sudah sampai umur usia yang lanjut, tua benar lah, dia berada di dalam pemeliharaan engkau, penjagaan engkau, maka jangan sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya perkataan merungut, mengeluh kerana susahnya jaga dia. Nak makan pelik-pelik. Saya pernah dengar. Saya dengar di telinga saya. Saya lari turun tanah. Kita pergi ziarah. Mak dia ni seminggu sebelum mak dia meninggal. Mak dia tak ada penyakit. Dia tua sangat. Mengajar Quran ajak umur belasan tahun lagi. Bagus mak dia. Allah uji dia pada seminggu ya. Dia jadi duk mata penyakit lagi bilik air. Gini bilik air tak jadi nak buat air. Baru sampai kada 20 kali. Anak tak tahan sabar. Mak dia ni tangan pun patah dah jenis pasien dia mangu rebah. Dia kata beratlah dia kata. Otaknya mati awal dia kata. Dia kata gitu. Saya dengar tu anak tina dia lah. Sakit pinggir-pinggir aku duk akak mu dia kata. Dia tak mati awal dia kata. Kita pun turun tanah tu daripada rumah dia klik neng. Masa tu mak saya ada lagi. Saya ayak ke mak saya. Saya kata tergamuk dia kata ke mak dia gitu. Mak saya merah muka. Tu dengar sendiri. Tak tahulah anak pasti biasanya kalau orang lagu ni seksa anak dia awak ke dia pula. Kita duk perhati atas muka dunia, orang buat uduh pada bapa tu balas atas dunia. Pengalaman tutup guru kita duk kecek dia. Tu jangan tebang. Sebab ibu bapa ni sangat tinggi dalam agama. Sebab setiap orang ni dia akan ada pengalaman menjadi ibu bapa. Dan dalam hadis Nabi, kadang-kadang Allah nak uji seseorang tu. Sebenarnya ujian itu sebenarnya pembuka untuk dia masuk surga. Nabi kata ada kadang Allah nak uji seorang, dia biar ayah dia, ibu bapa jadi tua sampai peringkat 10 budak semula. Tak pernah dengar ke ibu bapa duk tepuk air kecil. Dia tak ingat dia kecil duk tepuk air kecil, kadang-kadang dia duk gosok najis dia. Tu ujian. Kadang-kadang berlaku gitu. Lepas tu Nabi sebut ibu bapa yang begini keadaan dia, kalau anak tu jaga dengan baik, dengan ihsan molek, Nabi kata tak ada sebab dia tak masuk surga. Itu saja. Mana anak ni tak ada sebab dah Tuhan nak mengelakkan dia daripada masuk dalam surga. Padahal sebab tu pada dia. Sebab tu dalam hadis lain Nabi kata ruginya seseorang yang mana dia sempat dengan ibu bapa dia hak tua yang memerlukan penjagaan, tiba-tiba tak masuk surga lagi. Memang orang ni orang yang celaka, tidak bertuah. Itu isyarat kepada orang yang mengabaikan ibu bapa. Cuba bayar ke giltok rumah orang tua bila pok dia tua. Kadang-kadang dalam drama ni pun bagus juga dia buat. Bila dia buat gitu kaya dia, anak dia berkata, dia kata kita pun nak buat gitu juga. Anak dia kata kita pun nak buat gitu juga kaya.
Anak dia kecil lagi, tak erti nak mikir. Cuma dia tengok ayah mak dia buat gitu pada tok dia. Dia pun kata, oh, seksa ayah kalau tua. Kita nak buat gitu juga. Tapi dalam bahasa dia, bukan bahasa Kelantan lah. Nengu ayah dia kata, biasa ni hari raya dia tubik lah ngepeng ni. Oh, hari raya baru tubik. Sebab apa nak suruh klik rumah? Main tak klik lama dah ni. Tu hati-hati tak. Sebenarnya ujian Tuhan lah. Oh, tu pertama kali. Ingat semua. Kalau baca hadis tadi apa, ingat semua cerita. Sebab saya dengar diri. Dengar telinga saya. Saya nak ayat ke mana tahu? Ginilah sebenarnya. Mak dia patah tangan tu, dia tak lagi. Saya lagi. Tu mudah nak ayat ni. Kita tu Allah kata dalam hati. Kata, jenis gapo. Tak lagi. Wagi tu tak. Muka mak dia ni jadi macam lupa dengan wagi. Kalau klik dia nak buka pula lah. Muka dia tak ingat. Saya pesan kata kena jaga molek ni. Kena ikat ni dia ni. Nyata cawe kat buka. Kenapa tu? Saya kata Allah teruklah anak kerja. Dia tak cara. Mak dia tak ingat ni. Dia kadang dia ingat. Tapi alhamdulillah 5 hari sebelum dia meninggal dunia tu, dia jadi tak ingat tu. Tu hadirat. Tu itulah Tuhan nak uji kita. Dan kena ingat dengan ujian tu, Nabi kata kalau seorang tu boleh sabar, boleh ihsan lagi, Nabi kata tak ada sebab untuk dia terhalang. Tak ada sebab. Dia tak masuk surga lagi, tak ada sebab. Mana Nabi naknya pasti masuk surga. Maknanya hak tu dia mengalahkan amalan-amalan lain tu. Sebab tu Ibnu Abbas ada seorang tu dia bunuh orang. Dia bunuh perempuan. Ni zaman dulu cerita ni. Zaman sebelum tidak Islam. Kisah ni berlaku selepas Nabi wafat. Jadi kawan ni sebelum zaman jahiliah dia lah. Dia bunuh seorang perempuan. Perempuan ni sebenarnya dia pergi nak pinang, perempuan ni tolak pinangan dia. Lepas tu hak jatuh lain masuknya terima. Dia terbakar perut. Dia bunuh perempuan ni. Bunuh. Bila bunuh tu lepas dia masuk Islam dia menyesal. Lepas tu dia tanya Ibn Abbas nak buat lagu mana ya dosa tu. Ibn Abbas tanya dia, mu ada lagi ke ibu bapa? Dia kata tak ada, dua-dua tak ada. Kalau tak ada kan, mu kena bertaubat, derma, sedekah. Mu buatlah amalan sebanyak mungkin kamu buat. Sebab apa? Sebab Ibn Abbas ni salah seorang sahabat yang berpendapat orang yang membunuh orang ni dia tetap dibicarakan di mahkamah Allah. Kukuk mana dia tetap kena bicara. Dan dalam Quran sebut kan, orang yang bunuh seorang ni secara umum lah, memang dia kekal dengan aku. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha. Kekal sesiapa yang bunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasan dia kekal dengan neraka jahanam. Parok tu. Jadi persoalannya sahabat pun jadi pening ya Allah. Kenapa Ibn Abbas ni ketua sahabat dalam bab ilmu? Kenapa? Tu Syekh. Dia royak dia bunuh orang. Dia nak bertaubat lah ke mana? Tiba-tiba tu Syekh tanya, dia ada ayah ke tak? Ada mak ke tidak? Bapa tanya kita apa kaitan dengan ibu bapa ni? Apa jawab Ibn Abbas? Ibn Abbas kata sebab dia buat dosa besar sangat. Jadi dia nak cover tu, tak ada amalan lain yang boleh cover dosa membunuh kecuali buat baik pada ibu bapa. Kata Ibn Abbas. Dah bila tak ada ibu bapa, itulah aku suruh dia buat baik sebanyak mungkin dia boleh buat. Hak ada peluang dia buat. Nak ayatnya ibu bapa ni setara itulah. Tak suruh ayat lah orang baik tamanu kita, dia tak dapat nak mengatasi ibu bapa kita. Suruh ayat lah. Orang lain buat baik kita besar dah. Mak kita, ayah kita ni, yalah kalau mak ni masa mengandung lagi tu cabaran banyak mana tu. Orang lain tak sanggup gitu. Tu kan. Orang lain tu kadang-kadang ada kepentingan ya buat baik pada kita tu. Baik. Kemudian dalam surah Al-Ankabut Allah berfirman wa wassaynal insana biwalidayhi husna, dan kami telah, saya ubah juga terjemahan ni, dan kami telah berwasiat kepada manusia. Allah kata, Allah guna kalimah wasiat. Dan kami telah berwasiat kepada manusia supaya mereka berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Baik, Nabi SAW bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir. Mahukah aku ceritakan kepada kamu tentang dosa besar yang paling besar? Dosa besar yang paling besar. Lalu beliau menyebutkan di antaranya adalah derhaka pada kedua ibu bapa. Nabi tanya sahabat, ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir, mahukah aku tunjuk pada kamu di antara dosa besar paling besar? Antara hak Nabi sebut, ni.
Antara Nabi sebutnya derhaka pada ibu bapa. Nabi SAW juga pernah bersabda, hadis ni boleh tengoklah hadis riwayat Tirmizi ni, ridallah fi ridal walidi wa sukhtullah fi sukhtil walidi. Redha Allah ada pada keredaan ibu bapa, dan murka Allah ada pada kemurkaan ibu bapa. Mana dikaitkan redha Allah ni, bila kita buat sesuatu yang ibu bapa kita suka pada kita, dia suka, dia redha pada kita, di situ adalah keredaan Tuhan. Kalau kita buat sesuatu menyebabkan ibu bapa kita sedih, ibu bapa kita murka, ibu bapa kita marah, bahkan Nabi kata orang yang menyebabkan ibu bapa dia menangis memang neraka tempat dia. Mana siapa yang perikat ibu bapa menangis ni teruk benar lah. Tu. Maknanya berat. Kemudian Nabi sebut lagi, al-walidu awsatu abwabil jannah, fa in syi'ta fahfaz fa in syi'ta fadayyi'. Nabi kata orang tua, saya terjemah ibu bapa untuk mudah faham. Ibu bapa ni separuh dah terbuka pintu surga ke ibu bapa ni. Nak ayatnya peluang masuk surga ni cirah benar separuh dah terbuka pintu surga. Buat baik pada ibu bapa saja. Hatulah Ibnu Hambah kata besar sangat tu. Makna separuh lagi tu amalan-amalan lain. Mana dengan buat baik pada ibu bapa sendiri, pahala dia besar sampai terbuka separuh dah pintu surga. Nabi ibarat ke begitu. Jadi sesiapa nak surga, dia kena jaga molek ibu bapa dia. Tapi sesiapa tak mau masuk surga, fadai, dia abalah ibu bapa dia. Abalah. Tak cara apa kalau nak masuk neraka. Nabi guna bahasa simple, bahasa ringkas, tak perlu mikir banyak. Kemudian Nabi sebut lagi, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Sesungguhnya syurga itu berada di bawah tapak kaki para ibu. Walaupun setengah ulama dia mempertikaikan hadis ni lah. Tak apalah. Tetapi makna dia tu. Baik. Ja'ahu rajulun yasta'dhinuhu fil jihad ma'ah faqala ahayyun walidak qala na'am qala fa fihi ma fajahid. Ni cerita ni. Hebat cerita ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh seorang lelaki di zaman Nabi di Madinah lah ni. Dia minta izin pada Nabi untuk turut serta dalam satu jihad peperangan. Maka Nabi tanya dia. Dia kata, "Mu ni ada lagi ke ibu bapa?" Saya guna bahasa mudah. "Demo ni ada lagi ke ibu bapa?" Maka dia berkata, "Ada lagi, masih hidup lagi." Maka Nabi kata, "Kalau gitu, baliklah. Kamu jaga molek ibu bapa. Tak payah pergi perang lah." Dalam riwayat lain sebut, ni hadis ni juga. Dalam riwayat lain, setengah ulama kata boleh jadi kisah lain. Nabi tanya gini juga. Nabi kata, "Ada lagi ke ibu bapa?" Dia kata, "Tak ada. Dah ayah. Mak yang ada." Ada lagi ibu bapa. Cuma bila saya sebut dia, saya nak pergi perang ni, masa saya turun nak mari daftar nama perang ni, dia jeri, ibu bapa saya jeri. Sebab tak ada orang nak jaga dia. Maknanya tak ada orang nak jaga dia. Jadi bila saya mari nak pergi perang, dia jeri. Nabi kata mana? Nabi kata balik, "Fadahikhuma, kamu gembirakan mereka sebab kamu gembirakan mereka berdua seperti mana kamu telah menyebabkan dia menangis." Nabi tak pergi perang. Kerana ada ibu bapa hak tua hak perlu penjagaan. Kecuali ibu bapa tu dia ada anak lain, hak tina lain jaga, tak apalah. Maknanya itu saja, anak yang akan jaga dia, tak ada orang lain. Tu Nabi tak benar. Kecuali anak ramah, hak pun ada. Kita pergi perang pun, mak kita masih ada orang jaga, itu hal lain. Nabi tak pergi. Nak ayatnya besarnya. Dia punya ibu bapa ni. Baik. Saya ambil lagi. Tu. Gitu. Tak apa ni kita bincang semula ni masuk bab lain. Ayat kelebihan pula ni kita bincang semula. Saya setakat tu lah. Ada apa-apa persoalan ke? Okey. Okey, kalau tidak ada apa-apa boleh. Ada soalan jadi maknanya kena dia gini ya. Nasihat saya. Ya? RM500,000 tahun. Setengah kata RM70,000 pada. Maksud dia begini, sebab tu setengah ulama sebut dia sebenarnya dari segi huraiat ulama lah, bukanlah Nabi nak sebut jumlah tu, nak sebut lama. Bukan kata 1,000 kat mesti mutlak mesti 1,000 ataupun 5,000. Dia nak ayatnya lama. Bukan dia panggil bukan ta'yinul adad, tetapi untuk menyatakan kathir, lama. Itu maksud dia. Bukan kurang khusus, tapi nak ayatnya lama. Sebab kita kata 1,000,000 tahun, nak ayatnya lama.
Misalnya mak kita kata tak, kita minta ni cerita dia. Contoh ni bahasa lain bahasa. Boleh kau mak nak pergi mandi sungai, mak kata berapa ribu kali dah kau ya. Kita pun kata, ai, mak ni tak ada tua. Padahal baru 3 kali. Terakhir cak gitu, boleh baca nyapu atas belakang tu. Makna mak raya kata berapa ribu kali nak usah koyak, nak nyacak kali. Bahasa. Ada ulama kata gitu. Lama sangatlah. Okey, boleh ada soalan lain? Ya. Mana hak jaga tu letih lah. Kau maksud dia marah ke mak dia? Tu dosa. Tak boleh. Cumanya gini ya. Cuma di hak tu boleh kata kesemua ulama kata memang dosa lah. Tak boleh gitu. Kukuk mana pun. Tak boleh. Dengan ibu bapa ni tak boleh. Cuma kadang-kadang kita ni dak manusia keletih sangat kadang-kadang dak. Situlah ukuran sebab tu dia ada. Islam ni dia tidak zalim. Nyada kadang lemah manusia. Tu kena minta maaf. Innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Kalau kita ada tersalah buat gitu, selepas tu kita cuba buat baik, kita sedekah. Kerana kebaikan yang kita buat dia boleh menghilangkan dosa tu. Nyada gitu, tapi janganlah siapa peringkat sepuluh tadi nyatok mampu lagi. Tu berat benar tu. Nyatok mati awal dia kata. Bagus juga dia. Tidak kata mampu, nyatok mati awal. Jadi seboleh-boleh elaklah sebab tu dosa tu. Kenapa saya kata gitu? Sebab ulama dia kata tak boleh, sebab Allah kata jangan wala taqul lahuma uffin. Gitu pun tak boleh dia. Ibu bapa ni dia kecil hati, dia mula kecil hati bila dia tua. Dia teringat habis tu dia jaga kita jak kecil. Tu hari tua. Tu hari gitu. Tak okeylah kita nak nanti kita tua baru kita nak faham. Faham selalu lah. Kalau nanti tua dulu mati dalam mak kita ya. Maknanya berat. Dia ayat tu kemudian sebut wala tanharhuma, jangan tengking mereka. Hak tadi tu bukan tengking, merungut letih sangat. Gitu pun tak boleh. Tobik gitu pun tak boleh. Tengking, tanhar tu tengking. Herdik tu lagilah. Apa tu ni? Tu tengking tu tak boleh. Hak tadi gitu. Tu kecek derah nak sudah dengar tu lain. Tu memel lah. Saya nak sebut biasa, saya sebut cerita dah kita terlanjur bicara ni. Saya dia ngaji tak pandai. Memang ngaji ni kat pakar belakang semua. Lepas tu habis ngaji tu kan, jadi dia abah kata nyodok. Bukan dia abah kata kebal, dia abah kata nyodok. Saya puji dia. Saya kata aku puji mu. Ayah dia ni backing lah tapi biasa ya. Bila ayah dia kena penyakit lumpuh, memang doktor kata lumpuh dia ada kesan psikologi lah. Dia jadi lumpuh ni tidak lumpuh mulut, lumpuh kaki. Jadi mulut ni kecek parut, mulut tak ada apa-apa. Jadi dia kata kalau lewat sikit pun dia kata ni dia kata siapa saya nak pergi ziarah dia, siapa di rumah tu, anak dia tak boleh masuk. Saya tak salah dia kata. Ayah aku kata gini aku faham. Tak apa. Biar tak salah dia tu dia malu. Ayah dia jadi mulut uduh. Tetapi saya tahulah. Mak dia pun cerita dia kata mujul lah ada anak jatuh ni hak ngaji tak pandai. Hak ni duk jauh dia, hak pandai-pandai tak mari. Mak dia sebut saya dia kata tak seka dia kata anak jatuh dia ni. Nya cara kayu dia tak merungut pun mak dia kata. Ayah dia kata gajah rimau itu orang kapur kata je biar tak erti. Saya puji dia kata bagus. Mudah-mudahan Allah beri surga padamu. Saya sebut ke dia. Mati dah ayah dia. Ni. Mak dia kata hak pandai-pandai tak hari. Tunggu dia pandai dah hak bodoh-bodoh hak ni lah hak tak pandai ngaji ni. Kadang-kadang anak kita ni hati-hati lah. Anak kita ni kadang hak tak pandai tu lah sebenarnya mutiara sebenarnya. Jangan kita hina dia. Kadang-kadang hak pandai-pandai dia klik tak nak saka ya. Minta maaf dia jadi berat sil kata gitu dak. Jadi aku buat ustaz prejudis tu dak. Minta maaf lah dia. Sebab kita jumpa dah ni, hamba jadi email tak lama 3 tahun. Jumpa macam-macam dah. Kita jumpa dah ni, kita bukan kecek saja. Hati-hati dak.
Pak cik ni kali pengalaman lebih tidak kata tua pengalaman umur lebih sikit. Pengalaman lebih banyak lagi. Setara hamba ni jumpa je. Ini pala kita Allah setara tu. Na'udzubillah min zalik. Akhir sekali lagu mana tu saya kata tak akhir sekali Tuhan qada pada dia kena nyakit keciman ni, kerak kaki 2-3 kali, akhir sekali mati. Anak terlibat dengan dadah semuanya, bos sia apa ada. Macam-macam kita Allah sia kita tengok. Ki apa? Wa uduh pada bapa. Dia gaji 12,000 tu, dia boleh biarkan ibu bapa duk junyo, bestelo duk jual kata baru. Boleh. Kita kelih buksia. Malah sebutlah kapal mana nanti lah mau cari job pun. No, ayatnya gitu. Matilah mak dia pun mati, kedua-dua mati. Dia pun mati. Cuma anak dia, isteri dia ada lagi lah. Gitulah hadis-hadis. Jadi saya nak sebut tadinya bila kita baca hadis-hadis Nabi, kita kena mikirlah saya mau kok ada buat silap dengan bapa tu sesawa. Jangan tunggu raya takut ada siapa. Selalu. Ini perkara penting segera. Wallahu a'lam. Yang kita buti setakat tu dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bawah tajuk yang keenam iaitu derhaka kepada ibu bapa. Nabi SAW bersabda, muka surat 74 tu hadis bawah sekali, bahagian bawah sekali, ummaka wa abaka wa ukhtaka wa akhaka wa adnaka adnak. Nabi SAW menyebutkan ibu engkau, bapa engkau, saudara perempuan engkau, saudara laki-laki engkau, dan kemudian kerabatmu yang paling dekat, kemudian kerabatmu yang paling dekat. Dalam hadis ini, iaitu hadis riwayat Muslim, sebenarnya Nabi SAW menyebutkan tentang orang sepatutnya siapa yang kamu berbuat baik. Siapakah sepatutnya yang kamu perlu berbuat baik kepada mereka. Di sini Nabi letak bahawa ibu engkau, waktu yang mula-mula sekali, dan ayah engkau, kemudian seterusnya adik-beradik engkau, bapa saudara engkau, dan seterusnya lah kepada kaum keluarga. Sebenarnya hadis yang seumpama ini, kalau kita tengok dalam kitab Al-Adabul Mufrad lah, Al-Adabul Mufrad, Imam Bukhari kemukakan lebih banyak hadis yang menyebutkan tentang keutamaan berbuat baik ini. Yang mana ada setengah hadis Nabi sebut 3 kali. Bila sahabat tanya siapakah yang patut saya berbuat baik, maka Nabi sebut ibu engkau, ibu engkau, ibu sampai 3 kali, setengah riwayat 4 kali, setengah riwayat sampai 5 kali. Jadi isu berbuat baik kepada bapa ni seperti yang kita bincang pada minggu lepas adalah isu yang menjadi keutamaan dalam agama Islam. Baik, cuba kita tengoklah seterusnya. Diriwayatkan pula daripada Nabi SAW bahawa beliau bersabda, la yadkhulul jannata 'aqun wala mannan wala mudminu khamrin wala mu'minun bisihrin. Tidak akan masuk syurga orang yang derhaka kepada orang tuanya, yakni ibu bapanya. Mannan sini saya pun saya tak tahulah bahasa Indonesia, pengadu domba. Kalau mannan di sini maknanya orang yang mengungkit-ungkit. Mannan, itu maksud dia. Mannan ni maknanya orang yang mengungkit-ungkit. Bila dia buat kebaikan, tak kira lah apa sahaja kebaikan, bila sampai keadaan-keadaan tertentu lah, dia sebut, dia ungkit. Yang kita sebut sebagai mengungkit kebaikan. Misalnya dalam Quran sebut la tubtilu sadaqatin bil manni wal azah. Manni itu maknanya perbuatan mengungkit. Orang yang mengungkit dipanggil mannan, orang yang mengungkit itu. Dan perbuatan mengungkit ini termasuk dalam salah satu perbuatan yang menghilangkan pahala yang dilakukan. Walaupun 10 tahun, 20 tahun dia dapat pahala, tapi bila dia ungkit kebaikan yang dia buat, maka Allah akan hilangkan pahala dia. Kemudian mudminu khamrin. Mudminu khamrin maknanya ketagih arak, orang yang ketagih arak.
wala mu'minun bisihrin, dan juga tidak akan masuk syurga orang yang percaya kepada ilmu sihir, percaya kepada sihir, tidak akan masuk syurga juga. Perkara ni kita bincang dah sebelum ni, kita dah bincang dah sebelum ni. Jadi dalam hadis ini poin yang paling penting yang kita nak kaitkan dengan tajuk yang ke-6 ini, Nabi SAW menyebutkan bahawa orang yang derhaka pada ibu bapanya tidak akan masuk syurga. Jadi apa maksud tidak akan masuk syurga? Apakah bermakna dia akan kekal dalam neraka? Sebab bila tidak masuk syurga, dia dua ya pilihannya. Bila manusia berada di hari akhirat ni, destinasi mereka dua sahaja, sama ada syurga atau neraka. Dah kalau tidak akan masuk syurga, kalau kita faham secara zahir tidak akan masuk syurga, maknanya masuk neraka lah. Ataupun maksud sebenarnya macam mana? Di sini kalau kita tengok dalam syarah-syarah hadis disebutlah bahawa tidak akan masuk syurga ni pertama sekali dengan erti mana tidak masuk syurga di peringkat awal bersama as-sabiqunal awwalun itu. Itu salah satu makna yang diberikan oleh ulama. Juga memberi erti tidak akan masuk syurga, maksud dia ni masuk neraka terlebih dahulu. Mana besarnya potensi derhaka pada ibu bapa ni untuk seorang itu masuk neraka sehingga dia tak boleh masuk syurga. Maknanya masuk neraka terlebih dahulu. Baik. Yang ketiga, ada juga setengah ulama kata dia tak akan masuk syurga, masuk neraka lah maksudnya. Kalau masuk pun masuk, maknanya masuk tu masuk dengan masa jangka masa yang lama. Kukuk mana pun ketiga-tiga pandangan itu semuanya merujuk pada betapa besarnya risiko ataupun akibat liwalidain, derhaka kepada kedua ibu bapa. Jadi setengah-setengah ulama sebut besar sangat ni. Kenapa? Kerana ibu bapa ni tak ada orang lain, walaupun baik setara mana pun kata, tak ada dikatakan wali kepada kita. Tapi bapa ni guna istilahnya wali kepada kita. Kalau untuk perempuan agak wali nikah, kalau untuk lelaki wali sebagai penjaga dia. Kalau lelaki pun paut dia rujuk pada ibu bapa dia. Jadi dalam agama ibu bapa dia anggap sebagai wali, khususnya bapa lah. Ibu pun begitu juga. Wali maknanya yang menjaga, yang melindungi dia secara umum. Kalau khusus kan wali nikah, orang lain tak ada, baik setara mana pun dia tak boleh jadi wali kepada kita. Kemudian dalam satu riwayat lain, qala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma jaa Arabiyyun faqala ya Rasulullah mal kaba'ir? Qala al-isyraku billah. Qala thumma madha? Qala thumma uququl walidain. Qala thumma madha? Qala al-yaminul ghumus. Abdullah bin Umar berkata, telah datang seorang Arab Badui dan berkata, wahai Rasulullah, apakah dosa besar, apakah mal kabair? Ditanya, apakah dosa-dosa besar tu? Apa dia dosa-dosa besar tu? Apa dia dosa besar tu? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, syirik kepada Allah. Itu dosa paling besar lah. Antara banyak-banyak dosa besar, yang paling besar syirik kepada Allah. Al-isyrak billah, yakni mensyirikkan Allah. Orang Badui itu berkata lagi, apa lagi selain daripada syirik pada Allah tu, apa lagi dosa besar? Nabi SAW menjawab, derhaka kepada kedua ibu bapa. Nabi letak selalu tu selepas syirik tu derhaka pada kedua ibu bapa. Kemudian dia tanya lagi, selain daripada itu apa lagi? Nabi pun jawab, al-yaminul ghumus, yakni sumpah palsu. Sumpah palsu untuk membenarkan dakwaan dia. Ini maknanya berat. Ada boleh fikir sedih, saya tidak perlu, sebab ini kita jumpa sudah acak kali dalam kitab-kitab sebelum kita telah sebut. Dan baik, seterusnya Nabi SAW bersabda lagi, la yadkhulul jannah aqun wala mukadzibun biqadarin. Tidak akan masuk surga orang yang derhaka kepada kedua ibu bapa dan orang yang mendustakan takdir, yang tidak terima takdir yang ditentukan ke atas dia. Ini juga disebut sebagai tidak akan masuk syurga. Maknanya dalam konteks tadi, tiga saya sebut tadi, itu maksud tidak masuk syurga. Isa bin Talhah bin Ubaidillah meriwayatkan daripada Amr bin Murrah Al-Juhani radhiyallahu anhu bahawa ada seorang laki-laki yang berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pandanganmu jika aku telah mengerjakan salat 5 waktu, telah melaksanakan puasa bulan Ramadan, membayar zakat dan menunaikan haji, apakah yang akan aku dapat?
Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, barang siapa yang telah melaksanakan semuanya, maka ia akan bersama para nabi, orang-orang yang jujur dan para syuhada, kecuali walaupun dia buat perkara tadi, dia tetap tak akan dapat kebaikan kalau dia derhaka kepada ibu bapa dia. Walaupun dia salat 5 waktu, walaupun dia puasa bulan Ramadan, bayar zakat, menunaikan haji, semua dia buat rukun-rukun Islam yang disebut tu, dia buat semua rukun Islam itu, tapi dia derhaka pada ibu bapa, maka dia tidak akan dapat bersama para nabi, orang-orang yang jujur. Jujur ni dengan siddiqin tu lah, as-sadiqin, dan juga syuhada, al-jahid fi sabilillah itu. Dia tak akan dapat bersama. Sebab apa? Sebab derhaka kepada ibu bapa, Nabi sebut derhaka kepada ibu bapa sebagai manik, penghalang untuk dapat kebaikan. Hadis ni jelas bahawa derhaka kepada kedua ibu bapa merupakan manik, penghalang untuk mendapat kebaikan. Berat hadirat-hadirat, bukan main-main, Ingat cerita Ibnu Abbas. Ada seorang tu dia bunuh perempuan. Saya sebut sebelum ni. Kerana dia pergi pinang perempuan tu, tiba-tiba perempuan tu tolak pinangnya dia, orang lain mari terima. Dia rasa tercabar. Dia pergi bunuh perempuan itu. Cerita dia ni berlaku dululah, sebelum dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, dia tanyalah macam mana dia nak cover tu kesalahan dia tu. Maknanya dia sudah bertaubat. Tetapi kalau nak cover tu lah, kalau nak ganti dengan amalan apa? Tu. Jadi Ibn Abbas kata, kamu ada ibu bapa ke? Dia kata tak ada. Kedua-dua telah meninggal dunia. Jadi Ibn Abbas kata, kalau begitu kamu buatlah sebanyak-banyak kebaikan. Tak kira kebaikan apa. Tak apalah. Isu dianya sahabat lain rasa pelik lah. Orang ni tanya, bagaimana Allah terima lagi ke taubat dia? Dia telah membunuh seorang perempuan. Dia pun ceritalah kisah dia tu. Maknanya terimalah. Peliknya kenapa kamu tanya berkait apa kaitan dengan isu dia tu? Tiba-tiba tanya ada lagi ke ibu bapa. Tidak pelik. Maka Ibnu Abbas memberi penjelasan. Dia kata, aku tidak tahu ada lagi ke amalan yang paling besar, yang kira-kiranya boleh cover dosa membunuh tu. Di sini sebenarnya Ibnu Abbas dia cuba memahamkan kita bahawa dosa membunuh ni pun kalau kita nak cover dia, dia kena buat baik pada bapa. Ini isyarat kata besarnya buat baik pada bapa, sehingga dia boleh cover seolah-olahnya begitu lah, dosa membunuh itu. Cerita dia ni berlaku zaman jahiliyah, cerita dia bunuh perempuan ni. Cuma dia menyesal bila masuk Islam, dia terdidik dengan cara agama, dia menyesal. Jadi bila tanya Ibn Abbas, begitu jawab Ibn Abbas. Jadi kenyataan Ibn Abbas sebagai seorang tokoh intelektual di kalangan sahabat menunjukkan bahawa berbuat baik, berihsan kepada ibu bapa ni adalah merupakan amal kebajikan yang paling besar. Daripada Bikar bin Abdul Aziz bin Abi Bakrah bahawa bapaku, yakni Abdul Aziz, meriwayatkan kepada kami daripada Abi Bakrah, daripada datuk dia. 3 beranak riwayat hadis ni. Anak dia ambil riwayat daripada ayah dia nama Abdul Aziz. Abdul Aziz pula ambil daripada Abu Bakrah. Abu Bakrah ni tok dia lah, tok Bikar itu. Secara marfu', maknanya sampai ke Nabi lah. Apa yang disebut di sini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muka hadis dalam Mustadrak Hakim, kullu dzunub yuakhiru Allahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah illa uququl walidain fa innahu yu'ajjilu li sahibih. Setiap dosa, kata Nabi, Allah akan tunda balasannya. Mana Allah akan balas hari akhirat, kecuali dosa derhaka kepada kedua ibu bapa. Allah akan segerakan balasan bagi pelakunya di dunia lagi. Allah tidak tunggu sampai hari akhirat. Sampai begitu sekali besar dosa derhaka pada ibu bapa ni. Allah tahu, balas selalu. Bayar cash lah kalau kita bahasa kita. Ni saya baca hadis-hadis tentang ibu bapa. Ingat semua cerita ni saya sebut sebelum ni kan. Dia buat nyanyi pada ibu bapa dia, dia kaya, dia pergi Mekah nak tahu dia buat umrah, dia tak bawa ibu bapa dia. Lepas tu dia tak bagi duit pada ibu bapa dia. Kadang-kadang ibu bapa dia pergi rumah dia ni jadi macam bibi lah. Macam kita kata apa? Pembantu rumah. Kadang-kadang ibu bapa dia puas balik. Junjun ni saya jual di Kota Baru tu. Tua dah. Dan ibu bapa dia pun mati. Mak dia ni
mak dia pun mati mati di benda sedang nyaku ngejut gigi mana orang pergi tengok kerah dah. Tu tak. Kita senyap tak kata apalah sebab kita tak tahulah. Betul kalau dia teringat saya sebut secara umum ni hak saya tengok sendiri. Allah Subhanahu Wa Taala takdir pada lepas tu kena penyakit kerak pohon mati dia, anak dia semua tak jadi. Na'udzubillah. Kita pun insan kita pun tengok Allah. Yalah kadang-kadang Allah tunjuk gitu. Hak isak dadah pandai masuk penjara, bos dia macam-macam lah. Isteri dia pun perangai sama juga. Kena sakit semua keluarga tinggal dia pun sakit pinggan abang tak tahulah ke mana. Lain tak tahu, hidup ke mati tak tahu. Jadi kalau kita tengok ni ialah ada berlaku gitu, tapi bukan mutlak ni hadis ni ada juga. Orang derhaka kepada bapa, betul tidak balas, tidak nampak balasnya, tidak nampak. Seperti hak tadi nampak terus. Nampak terus susah dia tu. Kaya jangan kira lah. Kaya dia tu. Mudah-mudahan Allah jauhkanlah kita daripada ujian ni. Allah uji tu sehingga dia jadi jadi tak ada tu perasaan. Setengah orang sanggup habis harta pada ibu bapa. Sanggup dahulukan ibu bapa daripada kehendak dia sendiri. Tapi setengah orang tu gitu, dia tak ada kuasa apa. Siapa mak dia kata, dia kata bertubuh anak, tapi mak dia ni jenis tak metok dengan anak dia. Bertubuh anak dia kata, dia pergi Mekah nak tahu. Anak dia mari tinggal sama mak dia nak pergi Mekah. Dia nak tahu dia pergi. Nak tahu dia pergi Mekah. Tak tahulah. Gitu ya, saya pun tidak nak lebih-lebih lah, tapi kita tengok sendiri tu. Dahsyat ada hadirat moga orang duk cara berlaku lah kapun tu nya. Tapi dia hilang sifat malu dia, tak apa dia. Saya pergi ziarah bila dia sakit, kita kenal kan, kita pergilah. Allah kita pun sedih lah. Ni. Tapi setengah orang itu tidak begitu. Allah biar nampak senang dia walaupun dia dah kepada bapa tu siapa mati nampak senang. Hadis ni tidak secara tapi nak ayatnya kalau ada memang ada pun kesalahan yang Allah balas atas muka dunia ni buat tidak baik pada ibu bapa. Ni hadis ni termasuk dalam hadis tahzir, memberi peringatan tegas, mengugu jangan buat perkara tidak baik pada ibu bapa. Sebab kalau Allah nak balas, ni Allah balas selalu. Begitulah maksud dia. Kemudian dalam riwayat lain Nabi SAW bersabda, la yajzi waladun walidan illa an yajidahu mamluka fayashtarihu fayu'tiqah. Seorang anak, Nabi kata seorang anak tidak mampu untuk balas jasa kedua ibu bapanya kecuali jika dia temui ibu bapa dia sebagai hamba abdi, kemudian dia beli dan dia merdekakannya. Itu bolehlah. Tapi dalam setengah riwayat lain tidaklah boleh balas semua juga, tapi bolehlah kira-kiranya dia sudah ada nampak pembalasan terhadap kebaikan bapa dia. Ni cerita di zaman ada sistem perhambaan. Cumanya hadirat dalam kes sekarang ni walaupun tidak ada sistem perhambaan, kita nak faham maksud hadis ni. Hadis ni sebut mana bila jadi hamba ni maknanya tidak merdeka lah. Tak boleh milik harta, nak buat semua dia ni dia mamluk, dia tu harta. Hamba ni mamluk, harta dimiliki. Mana dia tak boleh miliki harta, dia tu dimiliki, dia tu harta dia. Dah hina lah hamba ni. Nak buat apa-apa pun tak boleh, mesti kena patuh pada tuan dia. Seperti kita Allah ni kan, Allah tu tuan kita, khalik kita ni hamba, kena ikut lah Tuhan buat macam mana. Tuhan suruh buat kata walaupun tak faham, tak belaga dengan kita kena patuh lah. Jadi kalau seorang tu tengok gitu ayah dia, maka dia beli. Sebab hamba ni nak merdekakan dia kena bayar. Belilah berapa puluh ribu pun kena bayar. Baik, kalau zaman sekarang lah ke mana? Ni. Sebab saya ada baca syarah hadis ni. Setengah ulama kata kalau kita nak ambil maksud dia tu, mana kita bebaskan ayah kita daripada belenggu kesusahan tu. Kalau ayah kita ada hutang, ayah kita berhutang pun untuk kita, ramai mana orang ngaji, ayah dia terpaksa berhutang, gada tanah di bank. Tak misalnya, bayarlah. Ni saya dalam beberapa minggu lepas ada seorang pendakwah juga. Ni saya sebut secara umum lah. Ni dia sebut pada saya sendiri ni. Dia kata Ustaz Din, dia kata Allah uji dia. Dia lah makna ibu bapa dia lah jenis pasti suka buta. Dia kata dia bayar 30,000 lebih. Dia tekan-tekan tanya dia yaksa. Tekan-tekan ada lagi kau mak buta ada.
Dia tanah dia duk bayar hutang dia, tapi tak apalah sebab dia butai pun untuk kita juga. Bagus dia ni. Dia kata anak bayar 30,000 lebih. Kata pulih pahala tu ustaz buat gitu. Lepas tu dia duk butai. Masalah butai lagi lah ni pun. Jenis pasal ibu hibut dia butai pun dengan keluarga dia. Muka dia ni jenis baik dengan orang. Orang minta dia pun. Tapi anak-anak dia betul lah kaya. Tapi dia tak tahulah dia ni pasal mana. Anak dia kata orang baik dengan dia. Orang pun pergi kalau dia minta. Tapi kan hutang kena bayar. Ya tanah 30,000 lebih bayar. Itu ayat lah beli gabung. Saya tanya tapi dia kata macam-macam lah dia beli. Jadi masalah bila anak dia tanya adalah ada anak dia ada pitah anak dia bayar. Tapi dia tak ayat. Kok anak dia bimbang ya, lama dia mati kan. Mungkin dia tak tulis. Tapi kalau tanya senang dia ayat sah. Dia kata sakit jiwa, dia kata main tapi mungkin mak kita dia kata. Tu nak ayatnya aja. Tu anak yang bagus. Anak yang bagus. Sebab dia tu dia tak boleh duduk lah kalau mak dia ayat dia tak boleh bayar tak duduk. Setengah anak gitu. Tapi setengah anak dia lah saya sebut sana, mak dia hak kata sani, hak mati. Mak dia butai nak makan. Hak pelik ni dia pergi bayar. Kita kata bui piti selalu lah. Pelik sungguh manusia ni. Ada hari kita cerdik tu. Jawatan dia atas pada guru besar dia tahu panggil jawatan. Ayatnya hati-hati lah. Teruknya manusia. Ni kita baca hadis ni, kita cuba tengok pada diri kita. Kita ni cakna setahu mana pada ibu bapa kita. Ni pitih ada siapa ibu bapa. Masalah ni dia tahu ayah dia mak dia makan mana. Dia kita hanya ada ke mak dia buta. Dia tak malu. Kita pun jadi nengung juga ada manusia je gini. Itulah hati-hati minta jauh daripada Allah uji kita begitu. Kalau kita gak duit secukupnya lah. Kalau dia bapa jangan siapa paksa buta. Siapa ayah dia kata tak cara lah ni aku pakai gibutan. Bukan malu aku tak malu dah hilang ada malu. Lepas tu dia pergi bayar. Jadi pok dia pun jadi macam kita nak kata macam frah sangatlah. Jual tanah nak anak masuk universiti. Tinggal sekeping tanah rumah lah. Tapak rumah nak ayatnya sungguhnya ibu bapa anak. Tapi anak bila boleh harta gitu. Jadi kalau kita baca dengan hadis Nabi ni kat hadis-hadis jauh sangatlah tu. Nabi kata tak akan masuk surga. Serah pada Allah lah. Secara spesifik tu kita serah pada Allah. Tapi secara umum kenyataan Nabi begitulah. Baik. Kemudian Nabi SAW bersabda, la'anallahu la'aqali walidayh. Allah melaknat orang yang derhaka kepada kedua ibu bapa dia. Ni pun kita bincang jumpa dalam hadis. Bila Nabi sebut Allah laknat kepada orang yang laknat Allah kepada orang yang derhaka kepada ibu bapa. Ni acak kali kita jumpa. Baik, tak apalah. Al-khalah bimanzilatil kedudukan mak saudara ni sebenarnya al-khalah ni. Kedudukan ibu saudara, yakni mak saudara itu seperti ibu lah, kena hormat. Sama ya sebenarnya. Nak kahwin dengan dia tak boleh siapa mati. Sampai bila mana air semaya pun kita tetap batas. Supaya mak dah sebenarnya mak saudara ni. Maknanya ke dia kena buat baik jugalah pada mak saudara ni. Tu tengok dia punya budi agama kita. Dia reti letak kedudukan sepatutnya kalau nak baik ke siapa? Mak saudara. Mak saudara sebelah ayah lah ni. Mak saudara sebelah ayah. Tapi termasuklah mak saudara sebelah mak pun termasuklah. Dia supaya mak kita, supaya ibu kita sedih, kena buat baik. Dari Wahab bin Munabbih ia berkata sesungguhnya Allah berfirman, hai Musa, hormatilah kedua orang tuamu. Kerana sesungguhnya sesiapa yang menghormati kedua ibu bapa, maka aku akan memanjangkan umurnya dan aku adalah seorang anak yang akan berbakti benar. Tengok. Tak apa kita baca dulu kan? Dan sesiapa yang derhaka kepada kedua ibu bapa, maka aku akan memendekkan umurnya dan aku akan memberikan kepada seorang anak yang akan derhaka kepada dia. Cuba kita perhati ini beberapa perkara. Yang pertama, ulama sebut maksud panjang umur ni, ulama khilaf lah, saya sebut dah sebelum saya ulang lagi. Maksud panjang umur ni, apakah hakikat panjang umur tu mana umur dia panjang sungguh? Setengah ulama kata tidak begitu. Sebab apa? Umur manusia ni dia tidak akan lebih daripada apa yang telah ditakdir oleh Allah. Idza jaa ajaluhu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi maknanya maksud Nabi sini, maknanya walaupun umur tu tidak panjang secara hakikat, tetapi umur tu bermanfaat, berkat. Walaupun hidup pendek, yang kita kata 40 tahun, tapi kerja dia buat separuh umur 200 tahun.
Maknanya walaupun dia mati pun banyak dia buat benda jenis jariah. Amal jariah tu berpanjangnya. Tu maksud dia berkat. Supaya mesyuti. Mati umur 65. Ada cahaya ke ada orang boleh tulis kitab sampai 500 lebih? Dia boleh. Ma'ruf dalam kitab tu. Siapa orang tanya dia, Syekh, Tuan Guru lah kita kata. Macam mana Tuan Guru boleh tulis kitab sampai 500 judul lebih? Dia kata saya pun pelik. Dia pun rasa pelik. Jadi pun rasa pelik. Apa yang jadi boleh? Enggak kalau 500 judul buku orang 1000 tahun tak boleh tulis. Tapi dia boleh. Dahlah kita kata begitu. Nah, maknanya Imam Syafi'i pendek lagi umur. Tapi hasil dia apa? Buku khazanah ilmu yang begitu besar dan dijadikan rujukan. Dia bukan peringkat kampung, universiti. Sehingga dikaji pemikiran dia. Siapa tak kahwin lah. Kerana apa? Kerana agama. Orang kita ni nikah ramah kerana agama. Dia katalah. Ni kerana agama. Tak kahwin aku. Tu. Tak apalah, tu terilah lah. Mesti kata dia kahwin, lepas tu cerah. Sebab bini kata duk kelih kita, tak kelih kita. Tak tahulah dalam kita ada sebut gitu tak. Khilah ulama nikah kada. Tapi anak murid beratus ribu anak murid. Siapa lah ni? Tak ada lah anak kandung, tak ada lah Imam Syafi'i. Tapi anak murid orang hebat-hebat ketemu. Muzani misalnya. Tu. No. Tu. Tu maksud panjang umur. Setengah ulama kata, ya. Maknanya maksudnya panjang umur sungguh. Lepas tu kita telah ke mana? Dan umur ni termasuk dalam qada' mu'allaq. Setengah ulama kata qada' mu'allaq ni mana ketentuan Tuhan yang Allah gantung. Maknanya Allah ni bila dia tetap gini, dia boleh ubah. Mungkin dia tidak berkait dengan orang. Dia sendiri nak ubah, dia nak ubah, dia ubah. Dia panggil qada' mu'allaq. Ada setengah ulama kata gitu. Kalau Allah nak ubah, Allah ubah. Tu. Jadi kita lepas tu masalahnya kita tak tahu umur kita sepanjang mana. Nak ayatnya berdasar pada hadis Nabi ni, ulama kata kita terima lah. Allah boleh panjangkan. Lepas tu Allah tak tahu kalau kita ni durhaka, mesti Allah tahu. Tu bab lain dari ilmu Allah. Kita tak salah lah, kita tak tahu. Kalau nak salah tu, kita nak salah perkara yang kita tak tahu. Pelik lah begitu. Tapi kok mana pun ulama kata maksud panjang umur ni gitu. Cuma ada satu lagi pandangan ulama, dia kata maksud panjang umur ni dia dapat pahala. Sebab dalam konteks agama bila kita buat baik, orang puji kita, itu doa kebaikan untuk kita. Kadang-kadang orang baik, orang yang maksud panjang umur sini setengah ulama kata orang sebut dia gemulah tu ke Allah baguslah kalau buat cara kat orang tu, walaupun dia orang kapur tak tiba, tapi buat baik dengan bapak boleh jadi contoh. Orang sebut sama. Tu. Kalau orang jahat pun kita juga orang sebut juga. Jadi maknanya dia jadi sebut tahu orang. Jadi sebut tahu orang ni sebenarnya kalau kita tengok dalam hadis Adab Mufrad misalnya, dia merupakan penyebab dapat pahala juga. Orang puji kita boleh pahala. Sebab tu kita dituntut jangan sebut keburukan orang mati tu. Tidak bagus tu. Bukan akhlak Islam lah. Gitulah maksud dia. Kemudian di sini hak lebih berat lagi nya. Hak kebaikan dia lagi, hak buat baik pada bapa kalau dia Allah akan bui pada dia anak yang berbakti pada dia. Hak ni tidak semestinya anak ni kaya dak. Maksud anak sini bukan mesti anak ni cerdik dak. Walaupun anak ni bodoh tetapi dia buat baik pada dia bapa. Tu. Allah bui gitu pada dia. Kan kita tengok dalam masyarakat kadang-kadang banyak juga berlaku. Hak duk cara hak kita kata kalau kita kecek bahasa Kelantan kita, hak duk basuh berak ayah dia masa ayah dia sakit, hak bodoh tu, hak tak faham SPM tu. Hak cerdik-cerdik tunggu nanti nak saka dia kelik. Kalau kita kecek bahasa mudah gitulah. Hak ni lah, hak miskin ni lah, hak susah ni, hak tak bodoh ni lah. Hak duk cara ke dia. Kita kena ingat kalau kita tengok hadis ni, ini pemberian khusus ni. Tu anak yang berharga tu walaupun kita kata tak pandai dalam pendidikan, dalam pelajaran pun. Tapi itu sebenarnya harga seorang anak terletak di situ, salah satunya. Tapi banyak juga kita tengok anak tu pandai tapi cak anak beri bapa ni, ni kelebihan lagi lah, lebih lagi lah. Begitulah sebaliknya orang derhaka kepada kedua bapa. Nabi kata Allah akan pendek ke umur dia. Walaupun umur panjang pun tak ada kebaikan yang dia isi dalam hidup dia. Na'udzubillah. Duk habis kedai kopi lah. Duk main haji atau wakaf. Kata haji juga Ustaz. Ya. Haji juga. Haji pas situ. Haji kepik sodok. Haji ni ada juga dah habis masa gitu ya. Siapa bini dia kata tu rumah yang kedua dia, kalau tak ada sini tentu dia ada situ. Siapa anak bini dia boleh kata gitu. Kita pergi rumah dia tak ada rumah cari situ. Kena ingat lepas ni kalau dia tak ada rumah cari situ lah. Siapa bini dia kata gitu. Main haji sepanjang masa.
dia nego kain hak ni kih ni dia nego kain tak apa muka dia kerja sendiri. Pukul 3 pagi hari bulan Ramadan duk main lagi. Tak tahu tahajud atau wakah. Tahajud ngadak tu. Berat sengaja. Ni contoh saya sebut saja. Makna umur panjang. Tapi lagu tu pengisi umurnya. Tu tak ada tu sebab pendek umur tu. Mana tidak berkat. Itu maksud dia. Kita ni nak hidup ni berkat. Selangkah saja boleh pahala lalu. Setiap apa yang kita buat tu manfaat dia besar. Tu orang panggil berkat hidup ni, umur tu. Gitulah. Ka'ab berkata. Ni Ka'ab kan. Kata Ka'ab bin Malik ni, demi zat yang jiwaku berada dalam tangannya, sesungguhnya Allah akan mempercepatkan kematian seorang hamba apabila ia menderhakai kedua orang tuanya, agar ia segera menerima azab. Kata Ka'ab bin Malik, orang yang derhaka pada Allah cepat mati dia. Supaya apa? Tak boleh tunggu dah nak supaya dia kena azab dalam kubur. Seolah-olah begitu. Sesungguhnya Allah akan memanjangkan umur seseorang hamba apabila dia buat baik pada kedua ibu bapa, agar bakti dan kebaikan dia tu bertambah. Supaya bertambah kebaikan dia. Tu tujuan umur panjangnya. Ini kalau umur panjang jadi kau banyak dosa, itu baik pendek umur gitu. Itu maksud dia. Baik, Abu Bakar bin Abu Maryam berkata, saya pun minta maaf, saya pun tidak sempat nak cek dia punya biodata dia ni. Saya boleh sebut semula lah. Sebab ni jari-jari kita jumpa nama ni, Abu Bakar bin Abu Maryam. Kata dia, saya pernah membaca kitab Taurat. Dia baca kitab Taurat. Nabi Musa lah. Barang siapa yang memukul bapanya, hendaklah dibunuh. Berat dalam kitab Taurat. Dalam hadis Nabi tak ada sebut begitu. Makna bunuh, berat benar tu. Siapa dia pukul ayah dia, maka dia hendaklah dibunuh. Berat lagi hukum syariat dulu. Wahab berkata bahawa di dalam kitab Taurat tercantum, maknanya panjang lagi kenyataan, cuma ni sebahagian. Apa dia? Barang siapa yang memukul orang tuanya, maka hukumannya adalah direjam. Rejam. Berat maknanya kita tengok di sini seolah-olah Imam Zahabi ni dia nak kemukakan kedudukan, kesinambungan bahawa derhaka kepada ibu bapa ni bukan sekadar ajaran Nabi Muhammad sahaja yang dianggap berat derhaka kepada bapa. Nu berat lagi hukumnya dia. Sebab Taurat pada Allah juga tu. Baik, cuba kita tengok syarah ni hadirat. Kita boleh baiki hidup kita dengan kita baiki hubungnya kita dengan ibu bapa kita. Bahkan kalau katakanlah ada di kalangan hadirat-hadiratnya ibu bapa telah meninggal dia pun masih boleh buat baik lagi. Sedekah, baca Quran, tentu sapa pada ibu bapa kita. So, tak niat pun sapa. Kita buat baik, kita ingat bahawa aku buat baik ni insya-Allah memang boleh lah anak ni. Satu kelebihan anak tu. Gitu. Sedekah, boleh sedekah untuk ibu bapa. Kita anak boleh. Tu memang boleh buatlah. Kalau hak lain tu ulama pertikar, tapi kalau anak semua terima. Memang boleh kelebihan dia. Lepas tu Nabi sebut lagi, gapo dia kerja-kerja ayah kita buat, kita sambung biar boleh pahala pada ayah kita. Misalnya dulu ayah kita, contoh dalam Al-Adabul Mufrad ada sebut hadis susunan Imam Bukhari. Dia kata kalau ibu bapa kita dulu dia menjadi penderma tetap pada rumah anak yatim, bila dia mati kita sambung derma tu, kita boleh pahala, ayah kita boleh pahala lagi. Tu hadiah ayatnya Nabi sebut. Kemudian Nabi sebut lagi, kamu pergi ziarah lah kawan ayah kamu. Ayah kamu ada manfaat juga untuk dia. Sebab apa orang akan puji dia, bagus anak gemula. Ayah dia tak ada, anak dia buat baik lagi kita. Puji itu jadi boleh pahala ke ayah kita. Itu boleh tengok dalam kitab Al-Adabul Mufrad itu. Baik, cuba tengok syarah ni. Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, al-uquq, kalimah uququl walidain, derhaka pada ibu bapa. Kalimah uquq ini dalam bahasa Arab diambil daripada perkataan al-aqu yang bererti memutus, memotong. Ni kita nak pergi dalam lagi maksud dia gini. Sebab bila dalam Quran, dalam hadis guna kalimah tu, kalimah wahyu ni dia tidak rakikah. Dia tidak rapuh, mesti dia kemah bahasa dia. Apa kaitan dengan fik bahasa? Kata Syekh Utsaimin,
Dia kata kalimah uquq yang mana memberi erti derhaka, dia sebenarnya diambil daripada kata akar al-aqu yang memberi erti memutus atau memotong. Di antaranya kata ini digunakan untuk aqiqah. Aqiqah tu iaitu menyembelih binatang, yakni kambing pada hari ketujuh untuk kelahiran seseorang bayi lah. Disebut aqiqah kerana putusnya orak lahir haiwan bila disembelih tu. Jadi apa maksud uququl walidain? Walaupun diterjemah derhaka pada ibu bapa, perbuatan dia itu memutuskan rahmat Allah. Itu maksudnya. Dia ambil ada sesuatu putus, hak tadi putus tekak. Melih binatang ni putus rahmat, putus berkat itu. Berat jugalah maknanya. Jadi tak bersambung lah. Mana tak dapat rahmat Tuhan yang begitu lu, wa in ta'uddu nikmatullah. Wa in ta'uddu nikmatullah la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung rahmat Tuhan, nikmat Tuhan, tak terhitung banyak. Tiba-tiba tak alih dia. Rahmat begitu banyak. Sebab apa? Sebab ada manik penghala. Apa penghala dia? Uququl walidain. Dia telah derhaka pada ibu bapa. Derhaka kepada kedua ibu bapa termasuk di antara senara dosa-dosa besar yang paling besar, kerana ancamannya telah dijelaskan di dalam Al-Quran maupun sunnah. Misalnya Allah berfirman, ni kita bincang dah, kita jumpa dah di awal baru ni kita bincang dah ni, wabil walidaini ihsan tu, wabil walidaini ihsana wa imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāḥadz dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīran. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapa jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai usia lanjut dalam penjagaan engkau, maka sekali-kali semasa kamu jaga mereka, janganlah engkau kata kepada keduanya misalnya kata gitu pun tak boleh dah. Acaknya bila air misal gitu pun tak boleh dah. Kata merungut tak boleh. Dia orang tua ni bila dia itu kan dia mudah terasa hati. Mudah terasa hati. Walaupun kita tak tua lagi, tapi kita boleh nampak sebenarnya, kita boleh tahu pengalaman orang tua kita sebut dulu. Kadang-kadang ibu bapa ni dia tak hina, dia tidak akan menghinakan diri dia di hadapan anak, tapi dia akan menangis. Siapa hati? Aku jual tanah, aku nak makan pun tak boleh. Dia rela pergi pakar Cina pergi, Allah, hak ni saya sebut ni berat ada. Bukan apa saya sebut tu sebab berat. Dia boleh pergi habis rata negara dia pergi. Musim cuti dia pergi. Nak duit kau mak tak boleh. Apa jadi kita? Pelik sungguh. Pada mak kita tu. Saya ingat lagi guru saya. Depan saya, Maulana. Adalah pelajar dia, kita pelajar ramai kan adalah. Ada pelajar tu dia belajar lagi, mak dia orang susah. Dia bersungguh depan kita, guru dia. Dia tak ada duit sama, duit kau mak dia susah. Dia merungut gitu. Tak ada saya jawab, dia ketuk guru saya. Dia kata tu mak kita, kau mak orang. Dah mak kita. Kita boleh fitih ni, kita wui ke dia tu, kita boleh besar lagi di hari akhirat. Engkau mak kita kan. Senyaplah dulu dia. Berubah muka tu maknanya terkesan dengan nasihat guru tu. Orang tak sungguh duit kau mak ni. Gitu ya guru saya kata. Kita perlu dengar pokok guru nasihat lah. Sepatutnya kita wui lebih lagi kepada dia. Ibu bapa ni orang tak sungguh wui pitih ibu bapa ni. Engkau mak kita pahala besar. Guru saya kata tak macam-macam hadis apa pakai sebut gitu ya. Dia pun nampak berubah, terkesan sungguh dia. Lepas tu lain dia. Sekarang ni saya jumpa dia pergi Kuala Lumpur, jumpa dia. Kaya dia. Ada syarikat travel sendiri. Bagus dia. Buat baik pada bapak dia. Bagus dia. Cuma guru kita nak ajar jangan bersungguh. Duit pada bapak ni jangan hidup bersungguh. Munggu bahagia sepatut hak tu lah. Sebab tu Nabi kata kalau nak buat baik ibu bapak lah. Kena dahulukan ibu bapak. Hak tu sebenarnya. Bukan sahadis tak baca lah dalam kitab Al-Adabul Mufrad tu. Baik. Tu. Jangan kata begitu. Dan janganlah engkau membentak, yakni mengherdik dia, jekah dia kalau bahasa Kelantan. Jangan jekah Allah lah, jekah mak ni dok. Tak boleh nak bayar kita. Saya pernah macam nak bukan nak balas tapi kita marah lah. Ni cerita pengalaman saya. Kita tak pernah gitu. Pergi rumah dia ni kawan lama dah cerita ni masa sekolah, tapi ingat kita kejut dia sebab kita duduk sayang dia, tak pernah tengok dia layan ibu bapa dia. Pergi sekali rumah dia, moga dia duduk masa sewa sekali dengan dia, sekolah lama lah.
Ayah dia tanya depan kita lah. Duit ada lah tu. Ada ke? Ayah dia tanya. Ayah dia ni bagus. Dia kata ada, puluh sekar kat dia tu. Dia jawab gitu. Enggak saya dengar. Kita pun ngagu kita neng. Kita kata kalau aku kecek tu makan apa dah aku tu. Kita tak aja kecek gitu. Dia boleh kata gitu. Ayah dia pun naik atau ambil PT dia. Ya, kita siapa mah sewa. Kita orang 3 orang pakak gomo dia sore hari tu. Kata aku nampak cerdik tapi bodoh apa keteng kata. Kita sama guru kan sekolah. Hok ni pun kata pakak. Dia kata ana biasa kecek gitu dengan ayah ana. Pelik kata dia ni. Nak ayah ajak lain. Oh, guru kita kata mu ni kata setara ni sikit lagi anakmu buat gitu kan. Lepas tu senyap dia. Kita tak tahulah tapi orang tak kecek gitu dengan bapak tu. Ada polisi karat dia tu. Tu hati-hati lah. Jadi benda-benda lagu tu kadang dalam hidup kita ni tak. Kita akan menyesal lah bila ibu bapa kita meninggal dia akan menyesal. Walaupun ibu bapa kita tu tidak suruh kita minta maaf dengan dia, tapi bila awak besar, bila awak tua, anak awak kita awak boleh tahulah. Dan manusia ni akan menyesal. Dia akan menyesal. Tu. Kemudian Allah sebut lagi. Dan tetapi sebaliknya ucapkanlah kepada kedua ibu bapanya dengan kata-kata yang baik. Qaulan karima. Saya nak sebutlah sini sikit biar ni tadabbur secara ringkas. Qaulan karima ni kalau saya kata-kata yang melambangkan penghargaan. Itu mana hadirat kena tulis tu. Qaulan karima ni bukan kalau kita terjemah kata-kata yang baik mungkin tak nampak sangat. Tapi karima di sini mana kata-kata yang memberi erti penghargaan kepada ibu bapa itu. Tengok Abu Hurairah hadirat. Abu Hurairah bila dia sapa ke rumah ayah dia kan, mak dia. Ayah dia tak ada dah. Sapa rumah mak dia tak ada muka pintu dia, assalamualaikum ya ummah dia tu. Doalah. Selamat sejahtera kepada ibu kesayanganku. Tengok. Jadi tabi'i hak bersama dia, dia kata. Ketemulah Abu Hurairah ni hormat pada mak dia. Mak dia apa kata? Waalaikumsalam ya abatah. Salam sejahtera ke atas engkau wahai anak sayaku. Bila dia masuk jumpa mak dia, salam pula, assalamualaikum ya ummah. Kerana telah didik saya, dia sebut gitu. Dan dia sebut, dia kata saya setiap kali jumpa ayah saya, mak saya memang saya sebut gitu. Gapo dia nak sebenarnya? Dia nak mak dia doa kepada dia. Jadi bila dia buat gitu ke mak dia, setiap kali jumpa mak dia kata, dia setiap kali itulah mak dia akan doa kepada dia. Mudah-mudahan Allah berkati hidup engkau kerana kamu telah buat baik pada aku masa aku tua. Mak dia kata dia. Setiap kali dia wisala gitu, mak dia akan kata gitu. Dan dia akan jawab, mudah-mudahan Allah berkati juga ibu kerana ibu jaga saya daripada saya kecil sampai saya besar. Dia kata setiap kali dia balik mak dia mesti dia kata gitu. Sahabat tabi'i ambil keadaan itu letak royak pada orang ni. Contoh sahabat Nabi yang terdidik dengan cara Nabi, ni cara dia buat baik pada ibu dia. Sehingga masuk dalam kitab. Imam Bukhari ambil masuk dalam kitab cerita tu. Tu kadang-kadang kita balik rumah nak wisala pun dok pada mak nak. Gitulah kita boleh ukur. Tu tujuan ni kita nak ukur diri kita sendiri sejauh mana kita ni dengan sikap kita dengan ibu bapa kita. Kemudian dalam Quran ni sebut lagi, dan rendahkanlah dirimu. Waqfid lahuma janahadz zulli. Rendahkanlah untuk ibu bapa kamu janahadz zulli. Janah ni hadirat asalnya ni apa? Sayap ataupun lambung ni. Ni saya tengok orang Melayu kita buat bila dia pun itu dia tunduk sebelah, dia bukan dua belah, dia tunjuk sebelah. Sebelah. Janah ni mana sebelah sayap. Sayap kehinaan. Kerana saya, kehinaan itu kerana saya. Mana kita jumpa ibu bapa, ya, kita buat tunduk gitu, nak lalu depan dia. Hak tu memang tepat dengan Quran. Hak orang Melayu kita buat. Menghina ke diri itu minar rahmah, kerana rahmat, kerana kasihan, kerana hormat kepada ibu bapa kita. Hak tu molek lah tu. Molek benar lah tu. Tu molek benar lah tu. Saya ingat lagi masa saya belajar dengan Maulana, dia kata hak ni dia kata bulak tepat sungguh orang Melayu kita buat. Bangsa lain pun tak buat gitu. Betul-betul dia ikut harfiah Quran. Lalu kita tunjuk sebelah ya, tidak dua-dua. Sebelah. Minta lalu sikit dia tu dah. Tu memang betul. So Quran sebut. Hak tu molek lah tu. Boleh diteruskan, kena didik lagi tu biar hormat tu. Kemudian Allah sebut lagi waqur rabbi, dan doalah ya Rabbi. Rabbi itu makna ya Rabbi. Irhamhuma. Ni sepatutnya selain pada kita hormat, jangan herdik, kita layan molek dia, ucap ke kata-kata penghargaan, ada sah lagi kamu kena buat kepada ibu bapa ke dia.
Ya Rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, rahmatilah ibu bapaku seperti mana mereka telah jaga aku semasa aku kecil. Setengah pergi rumah anak yatim boleh tahulah hati-hati tak. Saya beberapa kali, sebab kita pun tidak pergi acak, beberapa kali pergi mana tu, kita tengok mata Allah, kata betulnya aku ada ibu bapa. Dia tak ada. Jadi ada apa kak salah jaga situ, dia kata dia jaga anak yatim ni, dia kata supaya dia jaga lebih pada anak dia. Lebih pada anak dia. Dia kata semua ramah ramah. Dia kata ustaz tak tahu, dia kata jiwa pok dia ni boleh kalau tak jaga dia mudah rosak. Dia sebut kita pun tak biasa kan. Sebenarnya hadirat, kalau ada anak yatim, khususnya kalau anak dara kita ataupun kaum keluarga kita anak yatim, tu besar benar. Lebih besar pada anak yatim lain kalau kita jaga. Itu cara agama kita, budi agama kita ni sangat luas. Baik, seterusnya cuba tengok lagi kita perhabis ni. Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik pada kedua ibu bapa. Allah telah berfirman. Ni Syekh Utsaimin ni dia cuba buat ulasan lah. Apabila engkau menemukan salah satu atau keduanya telah mencapai usia senja dalam pemeliharaanmu, boleh jadi seorang, boleh jadi ayah tu mati awal, terpemuk ni siapa tua, boleh jadi juga. Kadang-kadang dua-dua. Kan biasa kita dengar kan, ibu bapa siapa tua siapa dia, bila dia buat air dia main najis dia kan, ada disebut. Saya tak pernah tengok, cuma ada orang tua sebut lah. Dia jadi macam budak, kadang-kadang buh dalam mulut najis masa kecil, bayi. Kita pun boleh siapa tahap tu. Ni makna kalau siapa tahap tu, ni ada hadis lain sebenarnya Nabi sebut, ni hadis Nabi. Siapa dia perlu penjagaan sepenuhnya, sama ada seorang ataupun dua-dua, maka hendaklah engkau bersabar. Ayat ni memberi makna begitu, kata Syekh Utsaimin, hendaklah kamu bersabar mengurus keduanya, kerana apabila seseorang telah memasuki usia tua, terkadang ia akan mengalami kepikunan dan bisa menyusah. Kepikunan ni maknanya kita kata macam nyayuk lah, tak ingat siapa tuk saya des minggu, tuk saya des minggu, kemudian dia langgar aksiden, tepuh ke kereta, mati dia, meninggal dunia. Tuk saya ni umur 100 lebih, boleh naik basikal lagi. Saya dia tak kenal. Kita kata tok ayah kata hari ni hari Ahad dia pergi masjid, dia klik apa ngapek tu kat mata apa. Dia kata, tu email apa email sebab dia pergi tukar, dia tak ingat. Dia pergi marah tu email sebab tu email tak buat jemaah hari tu. Moga hari Ahad. Gak orang kenal moga dia orang asal aku berkira tu. Orang kenal dia terkenal lah dia ni, aku berkira moga dia antara orang tua lah. Lepas tu muka masjid pun anak-anak dia juga jaga masjid tu. Pak Cik Haji dok, dia kata apa dia kata, dia marah. Aku sekali nak marah dia klik, tak main. Dia klik dengan ngepek rumah. Saya ayat dia, tak ayah kata hari ni hari Ahad. Joko. Kata tak ada apa dah kata. Mana buat lagu mana? Dia pergi kedai. Nak ayatnya ni kita pun nengu juga. Kalau tu buat gitu kita buat juga tu. Ni kena dia, tak kena kita. Ni gila dia, tak gila kita lagi. Tapi baguslah orang jual ni. Orang jual ni ada kak tu muda lagi dia nya. Jadi kebetulan saya nak beli nasi, dia siapa? Orang kata tak apa, tak payah kita beli dah, kita wakil. Hadok dia kata aku anak ramah. Memang dia anak ramah, 10 anak dia tak ada. Dah luar belaka dia seorang. Dia dua itu, tapi nak beli 10 nasi. Kata sudah kerja kena nambah pula kita sebab acak kali dia beli kita je makan. Kata tak boleh, tak payah kita beli. Dok dah tu. Kak tu kata biar dia belilah. Kak tu sebut orang kampung tapi dia kecek tu, dia kata ni gila dia, tidak gila kita lagi. Jadi orang kampung tahu, orang kampung macam tu ni. Kata Allah, kata banyak ni mana siapa dia nak makan ni. Biar dia tu. Kalau sebab itu dia marah, dia backing. Nak orang habis 10 nasi. Kata tu 2 buku aku terik ni pagi makan ni. Nak habis nasi tu dah kena acak kali. Dah gitu ya. Jadi kita nak beli untuk dia 2 tu ya, tak sih 10 orang anak dia kata. Dia tak ingat. Inilah hadis Nabi sebut. Kena sabar lah. Nak sabar hati-hati orang-orang juga boleh. Kalau anak bertuah dia boleh sabar. Kalau anak tak bertuah dia marah. Itulah. Cuba tengok lagi ni hak Utsaimin buat ulasan. Kadang-kadang jadi nyayuk lah. Nyayuk luar biasa. Main sepuluh budak kita kata. Maka Allah berfirman dalam hal ini. Maknanya Allah firman ni,
Maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya ataupun herdik dia, bosan dah aku uruhmu ni. Ni khusus Allah sebut dalam ayat tadi untuk ibu bapa yang sudah sampai peringkat nyayuk. Makna ayat ni kata Syekh Utsaimin, makna peringkat nyayuk ni tak nak kira lah supaya anak kita lagu mana. Anak kita kecil semua ada anak belaka, you know. Masa kecil apa ya buku tangan tu takut cekam muka lah. Takut cekam muka. Ada ibu bapa gitu duduk cekam, itu dia jadi macam-macam lah. Kadang-kadang kena ikat tangan. Saya pernah tengok. Dia cekam ni jadi darah ni. Lepas tu dia itulah buat setas darah kau itu. Jadi dia macam tak boleh nak kawal dah. Ada begitu. Pada hadiahnya molek-molek sebelum tu. Terpaksa ikat tangan dia. Tu sebab anak, sebab budak kecil kena kadang-kadang kena bekam, ada bekam. Kadang kena bubuh saut tangan, tak ada saut tangan, kuku dia habis ni budak-budak kan. Begitulah juga kita. Hak ni Syekh Utsaimin kata, Allah sebut jangan sekali-kali kata tu ketika tu wala taqul lahumā uffin wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Sebaliknya masa itulah kita nak hargai dia. Nak hargai dia. Ada tak pernah tengok ke? Saya ni pernah tengok ni. Sebab keluarga saya sendiri ni. Tuk saya juga sebenarnya. Saya tengok dia cara pada toknya saya. Kita tengok. Kita tengok jauh-jauh lah muka kita masa tu budak. Dia basuh berok. Siapa mak saya kata dia kalau mak dia nak terai, mak dia letih dah nak terai pun tak erat nanti. Dia korek. Minta saya sebut dah. Nak ayat ni hatu. Tu bukan semua orang boleh buat. Dan dia ni bila mak dia meninggal, orang sebut nama dia ni. Allah dia kata tak boleh lawan lah bab cara kau mak bapak tu duduk tepi kubur tu. Siapa orang sebut begitu. Itulah sepatutnya kita ni gitulah. Mak kita ni inguh kita tak. Bila anak sumak hidung kita gelih. Nak cari mana orang lagu tu? Nak buat dia tak kembang. Bukan besar masa kecil tu lah. Masa kecil tu ketika bayi tu hidung sumak kan. Engkau tak ada lagi masa tu lah ni ada alat tu dah pecek tu. Dia sanggup ibu bapa kita, mak kita. Khususnya mak lah, kalau ayah ni dia buat kerah pedal kita gelih begitu ya. Ayah ni memang dia ada style dia. Tu bisa ayah tu. Tapi mak boleh. Ni saya sebut tu biar kita terasa sebab apa ya Quran hadis tekan sangat baik pada bapa ni. Baik, ni masa tua ni kata Syekh Utsaimin, masa tua ni kena buat. Jangan kamu kata pada dia, wah dah aku caw kamu ni. Jangan. Ni isyarat pada wala tanhar. Jangan kata, jangan tengking. Ibu bapa kita ni kadang-kadang dia ingat nama kita kata tadi dia ingat. Sedih benar lah dia. Kalau kata masa dia tak ingat tak apa. Tapi masa kata ketika masa tu dia ingat sebab ada setengah ibu bapa tu dah. Orang tua ni dia ingat atak. Ada ketika ingat masa tadi rupanya masa tu tadi dia ingat. Sedih benar dia. Tu. Kemudian Syekh Utsaimin kata lagi, dan janganlah engkau membentak yang mengherdik keduanya. Maksud ayat ni kata Syekh Utsaimin, ketika bertutur kata, makna jangan kamu kecek durah. Kelantan kata senyai duk senyai apa tu. Jangan buat gitu. Dan ucaplah kepadanya kata-kata yang baik, iaitu tutur kata yang baik dan bagus yang boleh membahagiakan keduanya dan boleh menghilangkan duka dan kesedihan. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh sayap. Rendahkanlah lambung, jenah ni lambung ataupun sayap sebelah. Rendahkanlah dengan penuh kasih sayang, minar rahmah itu. Iaitu apa maksud dia? Maksudnya rendahkanlah diri kepada keduanya. Bagaimanapun tingginya kedudukan yang telah engkau capai, walaupun engkau, kalau saya nak guna walaupun kamu ni profesor, tapi bila duduk depan ibu bapa, biar ibu bapa mulah jadi profesor. Tak sedut tunjuk profesor lah depan ibu bapa ni. Itu bahasa mudah. Itu maksud dia ni. Dan tundukkanlah serta rendahkanlah dirimu di hadapan keduanya sebagaimana ungkapan kasih sayangmu kepada mereka. Dan ucapkanlah sini makna doa lah. Sebaliknya dalam keadaan kamu cara ke dia tu kamu doa, ya Allah rahmatilah ibu bapakku sebagaimana dia jaga aku ketika tu aku kecil dulu. Sepatut kita doa gitulah. Hendaklah engkau mengasihi keduanya dan berdoalah kepada Allah agar Allah mengasihi mereka berdua. Inilah kata Syekh Utsaimin, inilah yang diperintahkan Allah berkenaan dengan kedua orang ibu bapa pada saat keduanya mencapai usia tua. Tua ni tua sangat, tua bangka lah kita, syaikhan kabir. Adapun ketika keduanya masih berusia muda, masih gagah, tidak memerlukan
kita untuk urus dia, maka pada umumnya orang tua tidak memerlukan bantuan anaknya dan tidak pula menyibukkan anak dia. Dia masalah ibu bapa ni hati-hati dah. Hak masa tua tu lah, berdasar pada ayat ni, mengikut ulasan Syekh Usain, kita pun faham begitu. Masa tua ni lah hak kita kena beri tumpu pada dia. Masa dia muda, kalau kita tak klik telefon pun tak apa, tak wi pitih pun tak apa, dia ada pitih dia. Kalau kita tak klik tak, tapi bila dia tua, nak tak cekak dah. Orang pakai tak cekak dah. Nak masak pun malah berubah dah selera makan. Berubah dah selera makan. Saya baca dalam satu buku, ni salah kita lah, ada tabi'i. Mak dia nak makan sesuatu, dia cari tak ada kapur, dia pergi cari kapur lain. Dia kata dia ingat, dia dulu bila dia nak makan sesuatu kan, mak dia cari, tak jumpa hari ni, mak dia kata esok mak pergi cari pula. Nak ayatnya mak kita. Hari ni tak jumpa cari anak nak makan. Mak dia kata apalah, esok mak pergi cari pula. Jadi dia kata bila mak dia tua, dia cari sehari, dia cari makanan tu, nak sujud pun, mana dia nak balas. Oh tu hati-hati lah. Tu dalam buku-buku berkenaan ibu bapa. Tu bukan hadis tapi pengalaman hidup salaf kita. Dalam isu jaga orang tua. Ni sebab pahala dia besar sangat. Nabi kata confirm masuk surga. Tu. Baik. Kemudian penulis yakni Imam Nawawi menyebutkan hadis dari Abu Bakar radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mahukah aku ceritakan kepada kamu dosa-dosa besar yang paling besar?" Hak sanilah hadis ni kita baca ni. Maka kami pun jawab, "Mahu wahai Rasulullah." Maka Rasulullah bersabda, "Syirikkan Allah itu dosa paling besar dan derhaka pada kedua ibu bapa. Inilah salah satu di antara dosa-dosa besar yang paling besar, di bawah sedikit daripada syirik. Menyekutukan Allah merupakan dosa besar kepada Allah, sedangkan derhaka kepada kedua ibu bapa merupakan dosa besar terhadap hak orang yang paling berhak di antara manusia dalam bab perwalian dan pemeliharaan, iaitu kedua ibu bapa." Ni penting ni, poin bawah ni paling penting. Dalam kehidupan manusia di muka dunia ni ada orang yang berhak untuk dapat kebaikan ibu bapa. Orang yang paling berhak nak bani orang lain, nisbah pada seorang anak. Begitulah. Jadi begitulah hadirat kita bincang berkenaan dengan hal ni. Mudah-mudahan akan timbul satu kesedaran yang tinggi kepada kita. Mana kita boleh, kita cuba baiki, cuba tambah nilai terhadap muamalat kita terhadap ibu bapa kita. Sebab kita pun akan tua juga. Dan anak kita melihat bagaimana kita buat kepada ayah kita. Dan itulah dia macam photostat lah untuk anak kita. Begitulah kita layan ibu bapa kita, begitulah anak kita akan layan kita. Umumnya begitulah. Mudah-mudahan dengan hak kita baca ni akan timbul keinsafan pada kita. Cubalah kita baiki hubungan kita dengan ibu bapa tu biar jadi paling baik lah. Bahkan Marwan Al-Hakam ni, saya sebut, sebenarnya Abu Hurairah juga meriwayatkan riwayat Marwan Al-Hakam ni dengan ibu bapa dia sangat bagus. Bila dia sapa ke rumah ibu bapa dia wisalah 2 kali. Sebelum mak dia buka pintu, dia wisalah, "Assalamualaikum ya ummatah." Salam sejahtera kepada ibu kesayanganku. Bila mak dia buka pintu, dia pula, "Assalamualaikum ya ummatah." Seperti mana engkau dia disebut gitu. Jadi Abu Hurairah buat gitu. Jadi Abu Hurairah pernah meriwayatkan cerita berkenaan Marwan Al-Hakam itu. Masa tu dia sudah jadi gubernur, dia jadi gubernur masa. Selepas tu dia jadi khalifah. Marwan Al-Hakam ini. Itu salah kita lah. Orang yang terdidik di bumi Madinah dengan cara sahabat. Begitu. Jadi saya setakat itulah. Dulu ada persoalan ke? InsyaAllah minggu depan kita masuk bab lain, iaitu berkenaan riba. Riba. Okay, ada persoalan ke? Ya? Setengah ulama kata niat, setengah kata tak. Memang boleh pahala. Mak kita boleh. Setengah ulama kata niat tu lebih baik. Mari kita buat ni mudah-mudahan dengan sedekah aku di buat apa. Kita dalam hati kita dengan Allah lah. Ada ulama kata gitu. Tapi ramai juga ulama kata tak niat pun boleh pahala. Mak kita boleh. Gitulah. Besar sangat tu. Itu hubungan dia panggil hubungan umumah dan ubuwah. Hubungan keibu bapaan itu tinggi sangat. Okey, ada soalan lain ke? Okey, kalau tidak ada apa-apa soalan, insya-Allah kita sambung minggu hadapan bab riba lah, insya-Allah. Saya setakat itu lalu, mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.